kita berlintas langsung ke Selangor bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baiklah, terima kasih Nur Lela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yayasan Basmi Kemiskinan YBK menyasar agihan bantuan kepada 1,000 keluarga kurang berkemampuan di seluruh negara bagi menyediakan makanan bersahur dan berbuka puasa sepanjang Ramadan nanti. Menurut pengerusinya, Datuk Zainal Abidin Sakom, menerusi program Sinar Kasih Ramadan 2021, setiap keluarga yang layak akan menerima sumbangan wang tunai RM300 dan kotak makanan asal bernilai RM300. Program ini ialah program di mana YBK menyediakan belanja dan barangan berbuka dan bersahur untuk warga asnaf yang terpilih. Bila kita sebut terpilih, bermakna kita takkan mampu nak memberi kepada semua asnaf di Malaysia ni, kerana jumlahnya kalau kita tanya pusat zakat cukup banyak. Jadi untuk kita sebut terpilih, dan setiap yang terpilih itu akan kita berikan satu wang tunai RM300 dan 2 kotak makanan untuk tujuan berbuka dan bersahur selama sebulan, iaitu 30 hari atau 29 hari puasa itu. Majlis Pelancaran Sinar Kasih Ramadan 2021 diadakan di Kelana Jaya menandakan bermulanya pengagihan sumbangan yang dijadualkan berakhir pada 11 April nanti. Tahun ini adalah tahun ke-13 program dijalankan dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Muslim, My Fund Action dan Yayasan Bina Kesejahteraan. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ memperluas kemudahan kutipan bahan kitar semula di beberapa lagi bandar sejajar matlamat membina komuniti maju dan lebih hijau. Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Sayuti Bakar berkata, penambahan itu meliputi kawasan Kota Damansara, Mutiara Damansara, Tropicana, Damansara Indah dan Taman Bukit Mayang Emas sekaligus memanfaatkan lebih 11,800 isi rumah. Bagi memudahkan penduduk, MBPJ akan mengedarkan beg dan tong kitar semula kepada isi rumah dan pada masa sama akan melaksanakan proses kutipan sistematik secara mingguan. Program ini quite impressive dan kita mengharapkan lebih ramailah yang neighborhood yang terlibat to participate in this program, because so far the highest participation recorded about 75%. But against, in terms of promotion, we will increase the promotion to explain to the penduduk what are the benefit when they participate in this program. Bagi merancangkan lagi penyertaan komuniti, pelbagai inisiatif libat urus akan dilaksanakan dari semasa ke semasa, termasuk mengedarkan risalah berhubung maklumat pendidikan kitar semula dan pertemuan bersama wakil persatuan penduduk. Majlis Agama Islam Selangor MAIS menyasar kutipan sebanyak RM4 juta untuk kempen Jom Bersedekah Tabung Amanah Anak Yatim Selangor sepanjang tahun ini. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, sasaran itu berdasarkan jumlah kutipan terkumpul sebelum ini apabila berjaya mengutip lebih RM3 juta. Jelasnya, setakat ini seramai 8,000 anak yatim di Selangor telah berdaftar dengan Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE, anak syarikat MAIS. Well, berikut pengalaman kita yang lepas tu je, sebab itulah kita kata tadi 4 juta. Ya, jadi kita harap pada tahun ini bila ekonomi kita bertambah baik, ya, dengan berkurangnya COVID-19 ini, jadi mudah-mudahan kita akan memperoleh sumbangan yang lebih banyak. Lagi banyak kita dapat, lagi lebih kita beri sumbangan kepada anak-anak yatim. Program anak yatim kita ini seperti bantuan bulanan dia, bantuan buku sekolah, bantuan pakaian sekolah,
bantuan makanan, bantuan pakaian hari raya, pakaian sekolah, semuanya. Di mana yang mungkin kita bantulah kepada mereka ini. Pada majlis pelancaran kempen, Tan Sri Abdul Aziz turut menyampaikan sumbangan RM500,000 kepada YIDE untuk kegunaan kebajikan anak yatim di Selangor. Orang ramai yang ingin bersedekah boleh menghulurkan sumbangan seperti butiran tertera. Setiap sedekah yang disumbangkan akan mendapat pengecualian cukai. Sekian saja berita dari Selangor, kembali kepada Nolela.